Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat lagi bermuzakarah, dan semestinya kita bermuzakarah tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah, khususnya berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim, dan juga berkaitan dengan solat yang kita semestinya lakukan dalam kehidupan seharian kita. Jadi insyaAllah pada siri yang ketiga ini ataupun siri kali ini kita membicarakan tentang perkara sujud tilawah, ataupun tuan-tuan puan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, disebut juga sujud tilawah ni ada juga sebut sujud sajadah, tilawah pun boleh, sajadah pun boleh. Bukanlah sajadah tempat hamparan kita nak solat. Sajadah tu maksudnya tempat-tempat ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran disunatkan untuk ianya melakukan sujud tilawah atau sujud sajadah untuk sebagai tanda tunduk dan patuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma sujud tilawah atau sejadah ini di dalam solat maupun di luar solat ketika kita membaca Al-Quran. Okey, puan-puan hajat, tuan-tuan haji, yang lalu kita bicarakan perkara bacaan dua surah dalam satu rakaat, iaitu bacaan dua surah selepas Fatihah dalam satu rakaat. Yang kedua, bacaan sir dan juga bacaan jahar. Kemudian kita bicarakan juga perkara saktah, 4 ataupun 5 tempat dalam solat. Saktah itu merujuk kepada imam yang perlu diam. Dan yang keempat, kita bicara tentang cara membaca amin dalam solat. Baik, perbuatan itu semuanya berkaitan dengan muslimin, kaum lelaki, kaum ayah, maupun muslimat, kaum ibu ataupun wanita. Empat perkara itu semuanya berkaitan saling satu sama lain. Contohnya bacaan dua surah, muslimin muslimat pun terlibat. Bacaan jahar dan sir, muslimin muslimat pun terlibat. Cuma muslimat ni bila dia sendirian di rumah, baca solat dia di rumah tu, dia baca ikut kadar telinga dia lah, untuk solat maghrib, isyak dan subuh, sebab dia di rumah ataupun di bilik dia. Tapi kalau kaum lelaki ni dia lebih kuat lah sebab dia berjemaah, khususnya di masjid atau di surau. Juga berkaitan dengan perkara saktah, ini khusus bagi imam dan juga para makmum, para baik muslimin maupun muslimat, kaum-kaum ayah pun kaum-kaum ibu juga perlu tahu tentang di mana tempat-tempat imam itu perlu diam dalam solatnya. Sebab ada kalanya ibu pun ada menjadi imam kepada anak-anak wanita, anak-anak dia, ataupun bagi kaum dia, kaum-kaum ibu ni. Begitu juga makmum kaum bapa, kadang-kadang dia menjadi imam juga kepada ahli keluarganya. Jadi kita kata semuanya ada kaitan. Begitu juga perkara amin. Selama ni kita ingat baca amin itu yang paling paling asah, paling tepat. Sebenarnya bacaan amin tanpa tasydid mim, itu yang paling asah. Jadi di sana ilmu-ilmu yang kita tahu, bahawa mudah-mudahannya menjadi amal kepada kita. Baik, seterusnya perkara yang kita nak bicara pada hari ini ialah berkaitan sujud tilawah. Perkara ini sangat perlu diambil perhatian. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain.
Pengarang mengatakan fasal ini ataupun perkara ini sangat perlu diambil perhatian. Maknanya dia memberi penekanan, pengarang memberi penekanan kepada kita. Kerana apa? Kerana ulama berijma', makna bersepakat, iaitu pada perintah mengerjakan solat tilawah ataupun perintah mengerjakan sujud tilawah ataupun sujud sajadah tadi. Namun ada juga antara mereka berselisihan pendapat ataupun pandangan. Adakah ianya sunat ataupun wajib? Ni penting ni. Sebab bila kita belajar ni kita nak tahu hukum. Kalau kita tak buat berdosa ke? Kalau kita sengaja tinggal macam mana? Kalau ianya satu sunat, adakah ia sunat yang dituntut? Jadi itu sebab kita hadir ilmu pengajian sebegini untuk kita tahu, berpandukan kepada ilmu-ilmu yang diwariskan oleh para ulama mujtahidin khususnya. Majoriti ulama berkata, majoriti ni maknanya ijma' lah, bersepakat sujud sejadah atau tilawah ini tidaklah wajib. Ni kita pegang. Ada kala kita membaca sujud sejadah ini mungkin dalam kereta contoh. Baca-baca kan, kita seorang hafiz kan, contohnya, ataupun kita dengar bacaan surut ayat-ayat sejadah dalam MP3. Adakah kita nak sujud dalam kereta tu, ataupun adakah kita nak sujud ketika kita berada dalam keadaan sedang dengar ayat Quran, mungkin kita di dapur, adakah kita nak sujud di dapur tu? Jadi keadaan ini ulama mengatakan tidaklah wajib, baik. Bahkan ia adalah sunat sahaja. Ini adalah pandangan siapa? Ini pandangan pertama dan majoriti, iaitu pandangan Sayyidina Umar Al-Khattab, Ibnu Abbas, Salman Al-Farisi, Imran bin Al-Husaini, Malik Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, Daud dan selain mereka rahimahullahu ta'ala ajma'in. Manakala Abu Hanifah rahimahullah berkata sujud sejadah adalah wajib. Maknanya pada pandangan sebahagian ulama yang ramai dalam kalangan mereka adalah mengatakan sunat, tapi pada pandangan Imam Abu Hanifah ataupun bermazhabkan Hanafi. Hanafi ni sedang kita tengok kepada negara-negara India, Pakistan, Turki. Di sana tu majoriti mereka berpegang pada mazhab Imam Abu Hanifah, ataupun mazhab Imam Hanafi, mazhab Hanafi. Jadi kalau dalam kalangan mereka, orang Pakistan, orang India ataupun orang Turki ni, kebanyakan mereka mengatakan ataupun mereka beramal bahawa sujud tilawah adalah wajib. Dalil dia ada bawalah, fama lahum la yu'minun wa iza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Maka mengapa mereka tidak beriman apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud? Agak-agak kalau kita pun berpegang kan, kita kata kepahaman kita begini, maka kita juga akan sujud sejadah ini adalah wajib. Itu yang mereka pegang, dan kita pun boleh berpegang dan boleh kita amalkan, tak ada masalah, jadi ini pandangan Imam Abu Hanifah berdasarkan ayat surah Insyiqaq ayat 20 hingga 21 ni. Tapi kepada pandangan Imam mazhab Syafi'i, ada para mazhab yang lain ataupun para sahabat seperti Sayyidina Umar Al-Khattab, Ibnu Abbas mengatakan adalah sunat. Kita boleh pegang aidah lah. Tapi kalau kita nak berpegang kepada yang wajib pun boleh, berpegang pada hukum yang sunat pun boleh. Tapi pegang satu je lah. Jangan ada kala kita pegang yang ini, pegang itu, tak boleh lah. Jadi kita pegang yang kita di mazhab Malaysia ni, mazhab Imam Syafi'i lah. Majoriti ulama pula berhujah dengan sebuah hadis sahih daripada Umar Al-Khattab annahu qara'a yawmal jum'ah 'alal minbar surat an-nahl hatta iza ja'a as-sajadah nazala fasajada wasajadan nas hatta iza kanat al-jum'ah al-qabilah qara'aha hatta iza ja'a as-sajadah qala ya ayuhan nas innama namuru bis-sujud faman sajada faqad asab wa man lam yasjud fala isma alaih wa lam yasjud Umar. Ini yang berlaku pada zaman Nabi ataupun para sahabat
ketika baginda Nabi SAW membacakan ayat-ayat yang adanya di sana, ayat sajadah di atas mimbar. Jadi dan Nabi sendiri memberi hukum dan memberi, kita kata apa, memberi tahu kepada para sahabat ketika itu, adakah mereka perlu sujud atau tidak. Okey. Maksudnya apa? Beliau pernah membaca surah An-Nahl. Baginda Nabi lah pernah membaca surah An-Nahl di atas mimbar pada hari Jumaat. Apabila sampai pada ayat sejadah, baginda turun daripada mimbar tu. Kemudian sujud dan orang ramai pun terus sujud. Sebab Nabi buat. Maknanya kalau kita sebagai imam, contoh kita berada di luar negara yang berpegang kepada contoh imam mazhab Imam Hanafi tadi, kalau imam tu turun daripada mimbar dan dia sujud, kita jangan pelik dan jangan boleh ke imam boleh turun pula, nanti naik balik nak sambung khutbah. Kita macam pelik kan. Di sini tak pernah kita nampak, kita tak pernah pun lalui perkara tersebut. Tapi kalau di negara-negara lain ataupun pandangan imam, contohnya imam mazhab Hanifah tadi, mereka adalah perkara biasa dan para makmum pun buat. Bila imam turun mimbar sujud, para makmum waktu itu pun sujud. Kemudian nanti imam naik balik mimbar, sambung balik khutbah. Jangan pelik. Tapi apabila tiba hari Jumaat yang berikutnya, ataupun hari-hari yang Jumaat yang lain, ataupun minggu depannya Jumaat lah, jumpa lagi, membaca lagi, baginda baca lagi ayat tentang sejadah. Ayat sejadah ataupun ayat tilawah. Sehingga kan sampai ke satu ayat sejadah itu, baginda pun berkata, wahai sekalian manusia, sungguhnya kita melalui tempat sujud, maka siapa yang bersujud, dia boleh kebaikan. Sesiapa yang tidak bersujud, dia tidaklah berdosa. Sayyidina Umar dia berpegang yang kita kata ayat sunat. Beliau Umar, Sayyidina Umar tidak sujud ketika itu. Sebab baginda Nabi kata fala isma alaih, tak dosa pun. Jadi di sini kita mengatakan bahawa sujud sejadah itu adalah kuat untuk kita pegang, ia adalah sunat. Walaupun ada pandangan seperti mazhab Hanafi mengatakan wajib, tak ada masalah. Dipanggil apa? Perbezaan pandangan, tak ada masalah. Okey, perbuatan dan kata-kata Umar tersebut adalah satu dalil yang jelas menurut pandangan ini. Okey. Manakala jawapan yang kepada ayat dijadikan hujah oleh Abu Hanifah tadi yang kata wajib, adalah jelas kerana maksudnya ialah celaan kepada mereka yang meninggalkan sujud. Ayat Insyiqaq tadi, ayat 20 hingga 21, meninggalkan sujud adalah celaan, disebabkan mereka mendustakan hari kebangkitan dan sebagaimana firman Allah SWT selepasnya, balil lazina kafaru yukazzibun, bahkan orang-orang kafir mendustakannya. Ni yang kita kata mereka berpandangan wajib. Ayat ni ayat ni tegas bahawa bila ada dibacakan ayat tentang ayat tilawah atau ayat sejadah, dimestikan ataupun wajib untuk dia sujud. Jadi pandangan mereka berdasarkan surah Insyiqaq ini, ayat 21, 20, 21 dan termasuk 22, yang tentang ancaman bagi orang kafir yang mendustakannya. Sampai sebuah hadis daripada Zaid bin Sabit, As-Sahihaini, yang kita tahulah, kalau Sahihaini ni siapa dia? Dulu saya pernah beritahu, As-Sahihaini ataupun Asy-Syaikhani ataupun muttafaqun alaih. Bila ada riwayat-riwayat pelapor Sahihaini, Syaikhaini ataupun tadi apa muttafaqun alaih, itu adalah riwayat riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Itu kita kena faham istilah tersebut. Anahu qara ala Nabi SAW wan najmi falam yasjud. Ini pandangan ataupun dalil yang dipegang oleh Zaid bin Sabit, riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim, iaitu apabila baginda membaca surah An-Najmi, iaitu ada mengatakan ada di sana ayat ayat tentang sajadah, baginda Nabi SAW falam yasjud, tidak sujud. Ini pegangan yang mengatakan bahawa sunat saja hukumnya untuk bagi sujud tilawah ataupun sujud sejadah. Diriwayatkan lagi dalam As-Sahihaini bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam sujud ketika membaca surah An-Najmi. Hadis ini menunjukkan bahawa sujud tilawah tidak wajib. Okey, jelas mana hukum tentang sujud sejadah ni kita pegang ada dua. Satu sunat, satu wajib.
Wajib berdasarkan surah Insyiqaq. Ini yang dipegang oleh mazhab Imam Hanafi. Yang kedua adalah sunat, dan ini yang kita pegang Imam Syafi'i, yang dipegang oleh Sayyidina Umar, bahawa perbuatan-perbuatan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi dan juga arahan-arahan baginda Nabi, mereka menjadikan dalil istidlal, menjadikan hukum bahawa sujud sijdah itu adalah sunat. Jadi kita nak pegang mana? Kita pegang yang sunat lah. Sebab kita mazhab Imam Syafi'i, dan di Malaysia ini adalah satu je mazhab. Tak macam negara-negara lain, tuan-tuan dan puan, mereka ada hak untuk berpegang kepada mana-mana mazhab. Tak ada menjadi masalah sebenarnya. Cuma kita kat sini keseragaman. Kalau di Indonesia tu ada berpegang pada Imam Syafi'i, ada berpegang pada Imam Hanbali, ada berpegang pada Hanafi, kepada Imam Malik, Maliki. Tapi di Malaysia ni kita nak seragam Syafi'i saja. Dan kebanyakan Nusantara ni, Brunei ke, di Thailand ke, di mana-mana kebanyakan Syafi'i lah di Nusantara ni, khususnya. Jadi kita pegang satu je lah. Sebab apa? Sebab kita ni tidak mengkaji ataupun tidak belajar keempat-empat mazhab. Ada kitab-kitab yang dikumpulkan Al-Mazahib Al-Arba'. Kitab Al-Mazahib Al-Arba' tak tebal pun tak habis baca. Ni kan pula kita nak berpegang amalan-amalan empat mazhab. Lagilah keliru ataupun kita tidak faham nanti. Lebih baik kita berpegang pada satu mazhab yang kita di Malaysia ini kuat kuasa keseragaman tersebut. Baik. Perkara seterusnya ialah penjelasan mengenai bilangan ayat sejadah. Ini pun penting. Saya dah semak, ataupun kita dah tahulah, berkali kita dah tadarus, berkhatam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ni, ada 15 tempat. Ini kita pegang. Kita pegang ada 15 tempat atau 15 ayat yang di sana ada lambang masjid, lambang kubah masjid tu, dan ada yang pada ayat sujud itu digariskan. Maka sesudah kita sampai ayat yang hujungnya kubah masjid, maka kita kena sujud. Ada berapa tempat? Ada 15. Ada 15 tempat, tapi ada 14 surah. 15 tempat, ada 14 surah. Kat mana ada satu surah ada dua kali? Nanti kita tengok. Kat mana satu surah yang ada dua kali sujud. Baik. Berkenaan dengan bilangan pandangan di sisi Imam Syafi'i dan majoriti ulama adalah 14 sajadah. Pada 14 tempat. Tapi dalam Quran kita ada 15. Rasul Asmani. Tapi dipegang oleh mazhab Imam Syafi'i ada 14 tempat. Kenapa 14, kenapa tak 15? Nanti kita tengok. Iaitu dalam surah A'raf, dalam surah Al-Baqarah tak ada, surah Al-Anfal tak ada, surah Taubah tak ada, sampai surah A'raf baru ada. Dan surah Ar-Ra'du, surah Nahlu, surah Isra, Maryam. Ni yang kita tadi. Ada dua ayat sejadah dalam satu surah, iaitu surah sajadah. Surah Al-Hajj. Jadi sana tadi semua satu kan? Dua ayat dalam surah Al-Hajj, surah Al-Furqan, surah An-Naml, surah Sajadah. Surah Sajadah confirm lah, nama pun surah Sajadah. Surah Fusilat, surah An-Najm, surah Insyiqaq, dan surah A'la. Iqra' bismi rabbikal ladzi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tu. Baik. Manakala ayat sejadah dalam surah Sad. Tadi saya kata 15. Pada pandangan Imam Syafi'i kata 14. Kenapa? Kerana mazhab Imam Syafi'i ataupun pegangan kita lah, pada surah Sad ni digalakkan saja. Dia bukan taraf hukum sunat. Dia digalakkan. Buat tak buat pun dia dihukum galak ni macam harus saja. Dia tak sampai taraf martabat sunat. Ini mazhab kita, Mengatakan pada surah Sad itu adalah digalakkan saja bersujud, dan ia tidak termasuk ayat yang sangat digalakkan untuk bersujud. Ini berdasarkan sebuah hadis sabit daripada Sahih Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau berkata, Sad laisat min azami min sujud wa qad ra'aitu an-nabi sajada fi wa qad ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sajada fiha. Artinya ayat dalam surah Sad itu tidak termasuk daripada ayat yang sangat digalakkan untuk sujud. Ini pegangan Imam Syafi'i. Aku pernah melihat Nabi SAW sujud pada ayat tersebut. Maknanya pernah juga nampak ada pernah. Baginda tidak. Maksudnya
macam pernah ni maknanya ada buat ada tak buat. Macam tu. Ini merupakan pandangan mazhab Imam Syafi'i dan ulama yang mengatakan perkara yang sama dengannya. Okey, ini mazhab kita mengatakan ada 15 tempat dalam Al-Quran tapi 14 yang digalakkan. Satu bertaraf harus ataupun digalakkan saja. Yang 14 tu kan? 14 tempat bertaraf sunat, ya. Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, berkata bilangannya sebanyak 14 juga. Sama juga macam mazhab Imam Syafi'i. Tetapi beliau menggugurkan ayat sejadah kedua dan surah Al-Hash. Kan surah tadi surah Al-Hash ada dua kan tempat. Maksudnya Imam Hanafi dia 14 juga. Tapi termasuk surah Sad. Sepatutnya 15 lah surah Sad. Tak, pada surah Al-Hash dia dua ayat tu dia kata satu je. Ini pada pandangan Imam mazhab Hanafi ataupun mazhab Imam Abu Hanifah, dan mengatakan 15 tolak satu, mana tolak pada surah Hajj tadi jadi 14 juga. 15 tolak satu tetap 14 juga. Cuma berbeza dengan Imam Syafi'i tadi tak ambil surah Sad. Yang Imam Hanafi ambil surah Sad. Okey. Tetapi boleh menggugurkan dan mengira ayat sejadah dan surah Sad dan mengira surah Sad itu serta menjadikan salah satu daripada ayat yang sangat digalakkan untuk bersujud. Digalakkan sangat, maknanya sunat lah. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita, dia hanya digalakkan. Bertaraf harus sahaja, ya. Manakala di sisi Imam Ahmad, maknanya Imam Ahmad ni Imam Ahmad bin Hanbal lah, atau mazhab Hanbali, ya. Ada mengatakan dua riwayat, ya, sama seperti di Imam Syafi'i, setuju, ya, ikut macam kita Imam mazhab Syafi'i, itu 14 tempat, surah Sad tak termasuk. Ada mengatakan sebahagian daripada mereka, Imam Ahmad bin Hanbal ataupun mazhab Imam Hanbali mengatakan terdapat 15 ayat sejadah dengan menambahkan ayat dalam surah Sad. Ada kata 15, ada kata 14 lah. Maknanya Rosa Asmani ni 15 tempat ni yang kita kira ni adalah dipegang oleh mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ataupun mazhab Hanbali. Okey? Sebab tuan-tuan cuba kira lah, memang saya pun kira pun memang 15 tempat ditulis, digariskan pada ayat Yasjud, dan ada di sana kubah masjid di hujung ayat, ya. Ini juga merupakan pandangan Imam Abu Al-Abbas Ibn Suraj dan Abu Isa Al-Marwazi dalam kalangan ulama mazhab Asy-Syafi'i sebahagiannya, ya. Sebagai imam mazhab Syafi'i. Menurut Imam Malik pula ataupun mazhab Maliki, terdapat riwayat juga sama seperti dikatakan Imam Syafi'i, mana 14 tempat juga surah Sad itu diharuskan. Pandangan yang lebih masyhur ialah 11. Ada yang pandangan Imam Maliki ni mengatakan ialah 11 ayat je. Lagi sikit, ya. Dengan beliau menggugurkan ayat surah Al-Najm, Al-Insyiqaq. Insyiqaq tadi Imam Hanbali mengatakan wajib lagi. Imam Abu Hanifah surah Insyiqaq tu dalil untuk mengatakan wajib untuk sujud. Imam Maliki mengatakan surah Insyiqaq tadi tak termasuk dalam ayat sejadah. Termasuk juga surah Alaq. Tu maknanya ada kata 14, ni sama dengan mazhab Syafi'i. Ini dalam mazhab Maliki, ya. Ada dua pandangan, satu ikut mazhab Imam Syafi'i, ada pandangan satu kata 11 saja. Mana 14 tolak 11 3. Ya, mana 3 yang tak termasuk tu? Kata mazhab sebahagian Imam Maliki mengatakan surah An-Najmi, surah Insyiqaq dan surah Alaq. Surah Alaq, surah Alaq, bukan Alaq, surah Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu, ya. Ini adalah pandangan lama ataupun qaul qadim oleh di sisi Syafi'i, namun pandangan yang sahih adalah yang kami telah kemukakan dua hadis untuk menjadi hadis-hadis sahih yang menjadi dalil kepadanya. Maknanya sebagai kesimpulan lah, ini nanti ditunjukkan tentang kedudukannya, ya. 1, 2, 3 sampailah 14 tadi, ya. Jadi kita berpegang pada mazhab Syafi'i mengatakan 14 tempat lah, ya. Yang dalam Quran 15 bab mazhab Imam Hanbali. Memerus Asmani ni memang daripada sana, kan, daripada kita kata apa, daripada Saudi. Jadi mereka memang gariskanlah tempat tu 15. Tapi pada di sisi kita Imam mazhab Syafi'i adalah 14. Yang mana yang tak masuk? Surah Sad. Ya, dalilnya dah saya sebutkan tadi. Ya, baginda Nabi SAW
pernah melakukan, maknanya ada juga Nabi tidak buat. Maknanya di sana solat ni tidak termasuk dalam ayat sejadah. Tapi walau bagaimanapun, walaupun mazhab kita kepada 14, dan kita kena tahu sebab mazhab kita, namun kita baca dalam Quran, kita sujud 15 kali. Contoh bulan Ramadan ni, alhamdulillah, insya-Allah, izin Allah kita jumpa Ramadan tahun ni. Kita khatam, dan niat khatam Quran pada tahun ni. Dan kita jumpa 15 tempat tu dan kita buat 15, tak ada masalah. Kan? Jangan kata kita nak buat 14 lah sebab mazhab kita Syafi'i. Tak ada. Walaupun mazhab kita mengatakan 14, tapi kita baca Quran dan tadarus nanti ataupun khatam nanti, baru kita lakukanlah 15 tempat tadi. Baik, saya kira sekadar itu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di kuliah akan datang, iaitu berkaitan dengan hukum sujud tilawah dalam solat dan juga ketika membaca Al-Quran, iaitu di luar solat. Ini juga perkara yang banyak iskal atau permasalahan yang saya kira sering berlaku, yang kita nak buat ataupun kita tak buat, imam buat ataupun imam tak buat, macam mana? Ada kali imam buat, kita tak buat sebab kita tak tahu. Jadi banyak perkara iskal di sana tentang hukum sujud tilawah dalam solat dan juga dalam ataupun luar solat, dan juga dalam keadaan kita solat sendirian, mau juga solat sujud tilawah di dalam keadaan kita solat berjemaah. InsyaAllah kita akan bicara tentang perkara tersebut pada masa akan datang. Mudah-mudahan perbincangan kita pada hari ini mendapat manfaatnya. Saya ulang balik, yang pertama, hukum sujud tilawah itu ada dua hukum, satu wajib, satu sunat. Yang kita peganglah pada yang sunat sebab kita berpegang pada mazhab Imam Syafi'i. Yang kedua, ayat-ayat sejadah ini ada 14 tempat yang mengikut mazhab Imam Syafi'i, imam kita. Tapi dalam Quran ada 15 tempat. Adakah kita nak ikut 15 tempat seperti yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal ataupun mazhab Imam Hanbali? Ya, boleh kita ikut. Bukan kita ingkari pada mazhab Imam Syafi'i, tapi kita meraihkan sebab Rosam Usmani yang ditulis Rosam Usmani ini di Saudi 15 tempat, jadi kita bacalah 15 tempat tersebut. Tapi kita kena tahu pada mazhab kita bahawa ayat-ayat yang disunatkan untuk kita sujud tilawah atau sujud sejadah adalah 14 tempat sahaja, dan satu surah itu adalah hukumnya harus, iaitu digalakkan saja. Wallahu alam. Kita jumpa lagi pada masa akan datang bicara tentang hukum sujud tilawah dalam solat dan di luar solat, dalam keadaan solat sendirian maupun solat berjemaah, insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.